bersama dengan Al-Fadil Ustaz Kazman Kamaruzaman, di mana pada malam ini di bawah pimpinan beliau kita akan membacakan surah. Kita akan ada doa syifa, kita akan juga membaca tazkirah maulid yang menarik saya kira dengan tajuknya Riak Penghapus Amalan Kebaikan, dan di akhirnya ialah kita sama-sama membaca surah Al-Mulk. Seterusnya bagi memulakan majlis, dipohon Ustaz untuk membacakan Ummul Kitab. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati sekalian, ketika ini ramai dalam kalangan kita yang sedang diuji dengan penyakit COVID dan juga kemalangan serta penyakit-penyakit lain. Izinkan untuk saya membacakan nama-nama mereka yang memohon untuk didoakan kesembuhan dan keafiatan. Pesakit COVID, Nur Afidah binti Satim, Muhammad Syazrul Hafizi bin Azmi, Muhammad Haris bin Azmi, Suriah binti Juwah dan juga Sakinah binti Awang. Manakala mereka yang diuji dengan kemalangan, saudara kita Encik Abu Bakar, dan juga penyakit-penyakit lain yang sedang diuji ialah Aisyah binti Ibrahim, Wara binti Mad, Hashim bin Ayub, Norisham bin Mad, Norisham bin Mad ataupun Norisham bin Ahmad, Hajah Juriah binti Yusuf, Amir Arifin bin Ismail, Hanin Fadli bin Harun yang ketika ini sedang ditidurkan kerana diuji dengan SLE, dan Hasrul Farhan bin Harun, Hazwan Faiz bin Harun, Hanan Fauzan bin Harun, Maryam binti Abdul Rahman, Ni Asmah binti Ni Abdul Rahman, Muhammad Adnan bin Syahrudin, Ahmad Syazril bin Syahrudin, Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Faiz, Abbas bin Rahman, Omar bin Muhammad Syarif, Zahari bin Bakar, Maimunah binti Muda, Nurfarah Hidayah binti Muda, Iz Mikaila Diandra binti Muhammad Muhaimin, Ana Salsabila binti Muhammad Mahyudin, Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Mahyudin, Muhammad Al-Fakih bin Muhammad Mahyudin, Muhammad Al-Faris bin Muhammad Mahyudin, Ahmad Farhan bin Ahmad Fuad, Nurhani Farhana binti Harun, Fatimah Abu Hassan, Abu Samah bin Abdul Manaf, Sabariah binti Sulaiman. Dan saya juga memohon supaya kita doakan juga mereka yang namanya tidak disebutkan di sini, dan kepada semua saudara kita yang sedang diuji dengan pelbagai penyakit dan kesulitan, supaya dipermudahkan segala urusan, dikurniakan syifa dan juga keafiatan. Para jemaah yang saya hormati sekalian, saya mohon supaya kita bersama-sama offkan kamera dan juga offkan mikrofon demi perjalanan majlis agar tidak terganggu, dan saya dahului dengan ribuan terima kasih supaya kita sama-sama bekerjasama ya. Jangan onkan mikrofon ataupun video kita ketika sedang berlangsung. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz Falyatafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Syukran katsira Puan Misliyah Rusli.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم رب الناس إذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر سقما Ya Allah, ya Tuhan kami, lenyapkanlah serta hilangkanlah akan segala bentuk penyakit, ya Allah. Sembuhkanlah kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh, ya Allah. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada-Mu, ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang bentuk penyakit, ya Allah. Nas'alullah al-azim rabbil arshil azim an yashfikum. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, yang Maha Agung, Tuhan Arasy yang megah, agar menyembuhkan akan segala bentuk kesakitan dan kesulitan yang dialami oleh kami, ya Allah, yang mungkin berada dalam keadaan yang kurang stabil, ya Allah. Sembuhkanlah segala bentuk infeksi ataupun sebarang bentuk penyakit-penyakit yang menimpa kami, ya Allah. Syafallahu saqamakum wa ghafara dhanbikum wa afakum fi dinikum wa jismikum ila muddati ajlikum. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga dengan ujian kesakitan yang dialami oleh kami, ya Allah, serta khusus bagi ahli-ahli kelab sahabat pencerita Al-Quran ini, ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dan berikanlah kesejahteraan dalam hal ehwal agama.
Kau tetapkanlah iman-iman mereka serta iman-iman kami, ya Allah, di atas jalan siratal mustaqim, serta kurniakanlah maghfirah, yakni keampunan ke atas kami, ya Allah, di atas segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, yang pernah kami lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami, ya Allah. Anda kata itu lebih baik bagi kami, ya Allah. Moga-moga kami dapat melakukan amal soleh, ya Allah, dengan lebih banyak lagi, ya Allah. Dan berikanlah perakhiran hidup kami, perakhiran yang bersifat husnul khatimah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah serta tazkirah serta bacaan surah Al-Mulk dan juga doa syifaat pada malam ini. Alhamdulillah. Yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung ke tazkirah yang bertajuk Riya, yang merupakan penghapus kepada amalan kebaikan ataupun amalan kebajikan. Yang pertama sekali, apakah maksud riya? Riya ia berasal daripada perkataan Arab yang ini kata kerja, yakni ra'a. Ra'a ini bermaksud memperlihatkan ataupun mempernampakkan. Maka riya bermaksud memperlihatkan sekaligus memperbaguskan, memperelokkan sesuatu amal ibadah dengan tujuan agar ianya dapat diperhatikan oleh orang ramai. Sekaligus juga mendapat pujian daripada orang lain. Ini adalah maksud riya. Lawan bagi sifat riya ialah ikhlas. Ikhlas maksudnya apa? Ikhlas bermaksud kita melakukan sesuatu hanya semata-mata kerana Allah. Hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ikhlas. Maka ia terbalik dengan riya. Di mana riya kita membuat sesuatu untuk mendapatkan apa? Pujian, penghargaan, perhatian serta pengiktirafan daripada manusia, bukan daripada Tuhan, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah sifat riya. Yang mana riya ini ia dianggap sebagai menghapuskan sebarang bentuk amalan kebaikan yang kita dah lakukan. Macam mana boleh timbul sifat riya? Pasti ada dengan kita ni tertanya-tanya, kenapa boleh muncul sifat riya? Macam mana boleh muncul? Yang mana riya ni, orang yang ada sifat riya ni biasanya sebab apa? Disebabkan dia ni mudah berputus asa. Disebabkan dia mungkin banyak beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak balas tunai. Allah tidak terus menjawab sebarang bentuk doa dia sekaligus ataupun cash secara tunai. Tetapi kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa tersebut supaya dia dapat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut dia tidak sabar, dia berputus asa, maka dia buat sesuatu ibadah tu untuk mendapatkan perhatian, pujian, penghargaan serta pengiktirafan daripada orang lain. Maka bila mana orang lain puji dia, kau ni rajin betul lah solat.
sampai hitam kau punya dahi. Engkau ni rajin betul lah puasa sunat. Bagusnya engkau, patut berbadan kau fit. Maka dia rasa bangga. Dia rasa gembira. Bila mana ada orang notice, bila mana ada orang tahu akan kebaikan yang dia buat. Maka mulalah dia punya hidung dia kembang. Kan? Mulalah dia punya hati dia rasa terlalu bangga. Bila mana ada orang perasan setiap amalan yang dia lakukan itu. Ini kenapa boleh munculnya sifat riya. Sebab orang tu, dia putus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tak dapat balasan tunai yang terus. Tetapi dia nakkan akan balasan tersebut, paling kurang pun mestilah nakkan pujian. Maka Allah tak puji dia. Dia pun tak dengar akan pujian daripada Allah. Maka dia lebih suka mendengar pujian daripada manusia yang lain. Maka sebab itulah boleh munculnya, boleh timbulnya sifat riya tersebut. Maka apakah hukum sifat riya ni? Menurut pendapat para ulama, riya ia termasuk dalam kategori asyirkul asghar, syirik yang kecil. Bayangkan syirik tu. Syirik kan dia memang sesuatu yang memang dilarang di dalam Islam, yang mana Allah sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada maaf bagimu orang yang buat syirik pada Allah. Itu adalah dalam konteks hukum bagi syirik lah. Maka di dalam konteks riya ni, ia dianggap sebagai syirik kecil. Maka ulama telah mengklasifikasikan hukum bagi riya ni adalah haram. Haram hukum ni lah. Dan disebut dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang paling aku takuti daripada apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Maka para sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dan apakah yang dimaksudkan dengan asyirkul asghar itu? Maka Nabi menjawab, riya. Maksud syirik kecil adalah riya. Malah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu. Yang bermaksud seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka perumpamaan orang yang riya ni, kata Allah, seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Lalu menjadilah dia bersih, yakni tidak bertanah. Maka mereka tidak menguasai sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan. Umpamanya, atas batu tu ada tanah. Tanah tu macam amalan lah. Tanah tu macam amalan kebaikan. Tiba-tiba turun hujan yang lebat. Maka habis semua tanah yang ke atas batu tersebut, habis licin batu tersebut. Seolah-olah macam Allah umpamakan setiap amalan kebaikan yang orang tersebut lakukan disebabkan sifat riya ni habis licin. Tak ada tinggal satu pun. Itu perumpamaan yang Allah berikan bagi orang yang ada nilai sifat riya, sifat mazmumah yang Allah sebutkan. Malah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah disebut di dalam sebuah khabar, sebuah athar, khabar ataupun athar yang saya sebutkan tadi. Dia adalah maksudnya apa? Khabar ataupun athar bermaksud kata-kata seorang sahabat ataupun seorang tabi'in. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah mengatakan yang bahawasanya syirik asghar ni, syirik kecil ni, yakni riya ni, dia ni memang susah nak dilihat. Perumpamaan dia macam apa? Perumpamaan dia macam semut yang berwarna hitam yang bertenggek di atas batu yang berwarna hitam di bawah ataupun di tengah-tengah malam tanpa rembulan-bulan. Ini sangat puitis. Sangat puitis sikitlah. Di mana Ibn Abbas saya ulang balik, dia kata apa? Riya ni kita memang takkan perasan. Umpama dia macam apa? Semut yang berwarna hitam yang bertenggek di atas batu yang berwarna hitam
di tengah-tengah malam tanpa rembulan bulan. Maknanya memang gelap gelita. Kan? Syirik kecil ni, yakni riak ni lah. Sampai kita pun takkan perasan yang riak ni memang ada, memang wujud kat dalam hati sama pada kita. Bila mana kita melakukan sesuatu amalan kebaikan. Memang sangat-sangat bahaya. Kan? Dan kenapa riak ini dianggap sebagai penghapus bagi amalan kebaikan? Sebab ibadah yang diwarnai dengan riak, maka ianya tidak ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana antara syarat diterima sesuatu amalan kebaikan ataupun kebajikan, ia mesti ada nilai ikhlas. Yang ini dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nabi sebut. Sesungguhnya setiap amalan itu berlandaskan, berdasarkan kepada niatnya. Kalau niat dia adalah untuk manusia, maka itulah yang dapat pujian, penghargaan, pengiktirafan. Maka dia takkan diberi pahala walaupun sedikit saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang menurut aku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Dajjal? Maka para sahabat bertanya kepada baginda, tentu saja wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, kata Nabi. Yakni ketika mana seseorang itu berdiri mengerjakan, menunaikan solat, maka dia tiba-tiba memperbaguskan, memperelokkan solatnya itu kerana dia mengetahui kerana ada orang lain yang sedang perhatikan dia. Ini yang Nabi khawatir. Dan orang solat hanya semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi daripada orang lain. Kita bayangkan kita solat, tiba-tiba kita dengar ada kawan-kawan kita kat belakang sedang berbual-bual kat belakang kita. Kita pun memperelokkan kita punya solat, penuh dengan tamak ninah, rokok yang lama, sujud yang lama dan sebagainya. Tiba-tiba saja kita cuba nak memperelokkan kita punya solat tersebut. Maka itulah riak. Kenapa tiba-tiba pula? Tadi bukan main laju solat. Tiba-tiba bila ada orang datang, kita pun memperlahankan, memperlamakan tempoh kita punya setiap rukun fi'li tersebut. Maka sudah pasti ada udang di sebalik mi. Ada udang di sebalik batu. Yang mana kita cuba nak mempertunjukkan sifat solat tersebutlah kepada orang. Bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, macam mana kita nak mengatasi sifat riak ni? Macam mana kita nak menyingkirkan, membuangkan sifat riak ni? Yang pertama, kita mesti membawa elemen ikhlas lah. Dan yang ni kerana Allah. Buat sesuatu kerana Allah. Setiap apa yang kita buat, mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bawakan elemen ihsan. Apakah maksud ihsan? Disebut di dalam hadis yang mana hadis Jibril, ketika mana Jibril datang di hadapan Nabi dan juga para sahabat, maka Jibril telah bertanya kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Begitu kepada aku, wahai Muhammad, apakah maksud ihsan? Maka Nabi jawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang bermaksud, dan ihsan bermaksud, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tak mampu nak membayangkan hal sedemikian, ketahuilah yang bahawasanya Allah melihat kamu, kata Nabi. Maka ihsan ini bermaksud, bila mana kita buat sesuatu tu, kita kena bayangkan yang Allah ni sedang ada dekat kita punya hadapan. Contohnya macam kita solat. Bila kita solat tu, kita mesti bayangkan yang Allah sedang berada dekat kita punya hadapan. Kalau kita tak mampu nak bayangkan hal sedemikian, kita mesti tahu juga yang bahawasanya Allah perhatikan kita. Allah baca kita punya fikiran kat mana kita punya minda ni melayang-layang. Masa kita punya solat tu, time tu lah kita nak fikir. Lepas ni nak masak apa nak makan apalah. Time solat tu lah adalah time yang kita suka berangan-angan, berkhayal, duk fikir pasal perancangan dalam kita punya kehidupan seharian. Lepas isyak ni nak makan, pukul 10 nak tengok drama, kejap drama swasta. Dalam solat kita tu, kita boleh bayangkan. Ini adalah kelalaian kita lah di dalam solat.
Maka untuk menyingkirkan hal tersebut, kita mesti membawa elemen ihsan. Yang mana kita buat sesuatu tu, kita kena bayangkan yang Allah sedang lihat kita. Allah boleh baca kita punya fikiran, kita punya minda. Barulah kita tak berani nak berangan, nak berkhayal. Ini tidak kita punya fizikal dalam solat. Tapi kita punya roh kita, jiwa kita, minda kita dekat tempat lain. Melayang-layang kat tempat lain. Bila tiba rakaat terakhir, nak tahiyat, barulah kita punya roh tu, kita punya jiwa tu, minda kita ni kembali ke alam solat tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Inilah kenapa umat Islam pada hari ini solat tetapi masih lagi buat maksiat. Solat tapi berzina. Solat tapi masih lagi merompak, mencuri. Solat masih lagi merompak harta rakyat dan sebagainya. Sebab apa? Solatnya tak berkualiti. Tak ada elemen khusyuk di dalam solatnya. Maka ini adalah ihsan. Dan yang terakhir, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana berdoa kepada Allah ini, Allah memang suka hamba-hambanya berdoa, meminta, memohon kepada dia. Kita saja yang cepat bosan nak berdoa kepada Allah. Walayazubillah. Kita rasa bosan, terutama sekali bila mana Allah belum lagi, bukan Allah tak nak, tetapi Allah belum lagi mengkabulkan kita punya doa tu. Kita cepat bosan. Dalam kita jumpa bomoh, jumpa dukun, jumpa pawang, untuk minta azimat dan sebagainya. Maka banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya serahkan majlis kepada puan moderator. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Itulah ya, bagaimana agaknya kita nak menyemai elemen ihsan, elemen ikhlas tu dalam diri kita. Itu cabaran dia Ustaz ya. Waktu solat itulah fikiran kita melayang-layang. Barang hilang pun kita boleh jumpa dalam solat. Aduh, macam mana tu. Jadi itulah dia. Saya tertarik dengan kata-kata yang Ustaz sebutkan tadi. Riak itu ya, dia suka dilihat, dia tak, dan kita tak perasan. Dia ibarat semut hitam di atas batu hitam pada malam yang tanpa sinaran malam. Sinaran bulan. Aduh, ya, itulah. Kadang-kadang kita tanpa menyedarinya, kita mempamerkan riak tu sangat jelas sebenarnya, tanpa kita sedari. Bagaimanalah kita berusaha sedang mendidik hati kita ni dan supaya kita fokus dalam ibadah kita. Itu cabaran dia sekarang, Ustaz. Kepada 160 orang jemaah yang telah pun setia bersama kami, tahniah, dan supaya kita akan selalu berada dalam majlis-majlis ilmu, kita saling mengingat dan kita belajar banyak daripada guru-guru dan juga ustaz yang ke udara bersama kita. Salam hormat dari kami, Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, dan sebagai panduan kita bersama 8.44 malam nanti, kira-kira ada lagi 6 minit lagi masuknya waktu solat fardu Isya bagi Kuala Lumpur dan juga Shah Alam serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum berundur dari udara, saya bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran memohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Saya pohon dengan ini untuk menangguhkan majlis dan memohon Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi